tunduk ke belah saya sendiri boleh sebut. Dalam hati sendiri sebut. Kali ini nak makan tadi lah. Saya kata. Masa itu keluar dia pintu ya, keluar tengok nampak mak saya terus mengangis sama lokap. Nanti. Namanya marah. Kalau you datang lagi saya baring tak, saya simpan tak kencing sama yang baring tak ada. Cuma tak akan berani datang. Jadi pecah session. Tak jadi gantung pecah session, kena commute to my session saya. Kena tak akan gantung lah. Indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali ke dalam rancangan Cahaya Fitrah. Saya Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat. InsyaAllah Perkim Cawangan Datuk Keramat sedang menguruskan program Cahaya Fitrah ini untuk kita berpodcast, untuk kita berkenalan dengan saudara-saudara baru, serta kita akan mengenali lebih lanjut, dan mungkin dia menjadi satu bahan untuk kita bermuhasabah di kalangan kaum muslimin sekalian. Jadi rancangan kita ini akan disiarkan secara langsung dalam media sosial untuk tontonan kita semua. Baik, hari ini minggu lepas kita dah berkenalan dengan seorang lelaki daripada Sarawak. Alhamdulillah Allah kurniakan hidayah kepada beliau yang namanya Ahmad Andrew. Dan hari ini saya bersama dengan seorang lelaki yang mungkin agak berusia. Kita nak kenalan sikit Uncle Uncle seorang Chinese Chinese. Okay. So can you boleh cakap Melayu Boleh cakap Melayu. Campur-campur lah. Campur-campur. Okay. Kita nak berkenalan sikit dengan Uncle. Ceritalah latar belakang sikit. Apa sebenarnya nama Uncle? Nama saya Nur Firdaus bin Abdullah. Sebelum itu Yap Kuai Wah. Yap Kuai Wah. Okay, asal dari mana? Asal dari Ceras. Sekarang usia berapa? Usia saya 65. 65. Ya. Okay, saya dengar cerita lah, mungkin daripada boleh cerita daripada muda apa yang aktiviti yang Yap Kuai Wah. Ya, Yap Kuai Wah itu buat untuk sebagai pedoman kepada kita lah. Mungkin boleh share sikit apa yang berlaku masa kehidupan Yap Kuai Wah ni ketika usia muda. Usia muda jam saya ada mak hantar saya sekolah kan, selalu saya pointing itu jam saya nak sekolah kat mana lu? Sekolah di Pasar Road, Pudu. Pasar Road sekolah. KL lah. Ya, just Pudu saya. Pudu sana di Pudu. Ya, Pasar Road 1 habis belajar di sana. Kemudian saya tu jam saya ada selalu nak gunakan tu kan, suka enjoy ya. Apa tu? Tu kan nak pergi jolly-jolly pergi gelap-gelap malam lah. Gelap malam. Habis saya pun tak ada duit kan. Tak ada duit saya pun pergi tengok orang-orang beli barang kan, ikut dia tengok dompet duit banyak, buka dompet banyak lagi, saya ikut dia lah. Ikut masa dia bagi duit beli barang kan, saya tengok duit banyak, tunggu dia keluar saya ikut lah. Ikut masa tu lah, itu jam saya tak ada pakai senjata pun ya. Terus tak ada orang kan, kira saya terus macam terus tarik lah, terus tarik. Curi lah kira. Macam dia tarik ya, dia punya dia sama dompet sekali. Ragut. Ragut terus lari je. Lari orang ramai orang itu hero kerja saya. Itu jam saya muda kuat lawan kuat apa lari kan. Tak dapat tangkap. Kerja saya tak dapat kan. Tak dapat lari selamat. Selamat. Kemudian saya dapat tu kan, dalam masa tu saya pun ada kenai satu perempuan. Perempuan dari Jepun. Dia datang pelawat di Tugu sana. Okey. Sejak tahun bila tu? Tahun tu jam dah berapa tahun? Tu jam 80-an.
Tu jam sekolah dah. Habis tu dan tahun dia. Habis saya tu jam saya habis sekolah. Tak belajar tu jam muda lagi, mak muda. Mak muda kemudian saya kenal perempuan ni itu jam itu pun 18, umur 18 tu. Dari Jepun. Dia dari Jepun. Dia Jepun. dari bawah, dia mari pelacun. Dia mari turis. Turis, okey. So Turis apa jadi? di Tugu sana. Saya pun tackle dia lah. Okey. Tackle dia orang putih pandai kan. Saya kata, you speak English very well kan. Fluent English lah. Saya kata, you can boleh ajar saya orang putih lah. Can you teach me English? Dia kata, okay lah, I can teach you lah. So macam ni kita buat kawan lah. Bahkan dah buat kawan habis dah. Habis, sudah buat kawan kemudian sudah tak lama pun tak cinta kan. Tangan kita dah buat love lah. Walau tiba-tiba dia dah Kahwin lah. masa tu? Tak kahwin itu belum kahwin. Dah ada kan dah ada lah baby saya kan. Oh, pregnant. Pregnant lah, dah pregnant lah tu. Okey. Dia kata ada pregnant lah habis nak kahwin nak kena kahwin lah. Okey. Saya duit tak ada lah masa tu tak kahwin macam mana kan duit tak ada. Habis saya start dari sana lah. Saya tolak. Adik cari tahu ke kan. Saya tahu dia ambil bagi saya barang lah. Bagi saya dia hantar barang saya kasih push lah. Saya push barang habis push baru jual habis balik jual saya ambil jual baru settle lah. Agak sikit. Saya kurang faham. Barang apa tu? Barang dadah. Darah. Heroin. Okay, tak apa, kita terus terang je tak apa. Ya, heroin dadah. Kemudian Jelas kan? Habis saya cerita tauke dia ambil sekali kan. Dia sekarang dia tak boleh dah lebih 10 itu jam tak kilo cuma kira pang-pangnya. Satu pengusaha macam gula pasir kan sekarang sekilo gula pasir macam ni lah pengusaha macam ni ya. Dia jenis apa tu? Apa jenis? Heroin. Ya, heroin. Habis dia hantar sekali 10 lah. Saya pun habis tolak baru jual habis baru settle. Dalam banyak kali lah you buat transaction tu dapat jual. Masa tu saya mula-mula ambil cari customer dulu lah. Okay. Cari customer dapat customer lah. Bila tak customer saya ambil lebih lah. Ambil lebih kemudian tolak macam tu lah. Cari wang cepat kan. Pasal nak kahwin masa. Oh, nak kahwin je pasal lah. Kat mana masa tu? Masa buat tu kat mana? Area mana? Area Ceras. Oh, Ceras. Ya, di Ceras Ulu Putu sana. Dapat 1-3. tu daripada mana? Dari itu kawan dia turun dari Penang. 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 Dia bawa Kotor. barang dadah tu, heroin tu dari Penang. Dari Penang. Habis dari Penang dia turunkan bawa ke rumah saya. Dia bagi passing saya lah. Saya jadi runner lah. Saya kena tolak keluar lah. Masa saya tolak tolak kemudian saya itu orang mau order 2 pound kan. 2 pound saya hantar di pasar malam. Pasal di pasar malam saya hantar. Pasal malam you hantar? Ya, pasar malam tengok ramai orang kan dia tak ada nampak sangat lah. Pasal orang ramai beli barang tak nampak sangat kan. Macam tu lah. Habis bila saya bila santai tu saya mana tahu dia sudah game sama saya. Saya letak barang 2 bungkusan di badan saya tubuh. Di badan tubuh saya habis saya letak sana. Sampai sana saya kiri kanan lah. Dia kata tunggulah sekejap kan. Tunggu sekejap dia kata kawan saya on the way anda tu kan. Kalau nak kiri kanan lah you ambil. Dia ambil tu mari. Tunggu. Habis saya pun nak belalak. Saya tengok ini mesti game ini mesti macam trip lah. Macam surah saya agak-agak saya tahu lah. Habis dia saya garuk kepala saya suruh tahu ini signal kan. Dia garuk kepala saya nak pusing. Nak lari lah. Bila pusing dah. Geliling saya standby lah dah. Grip. Oh, tangkap. Polis lah. Ya, itu di 8. Di 8. Narkotik. Dia grip sama saya. Masa grip saya hati boleh sebut loh saya. Masa ada grip tak boleh bergerak, tak boleh lawan balik apa pun tak boleh jadilah. Pasal tak boleh bergerak. Dekat pasar malam tu ramai orang tengok lah. Ya, itu jam ramai orang tengok. Masa grip tak boleh lawan balik, tak boleh buat apa lah. Masa ada grip saya tunduk dah struggle lah, tak boleh buat apa. Masa grip saya tunduk kepala saya sendiri boleh sebut. Dalam hati sendiri sebut. Kali ini nak makan tali lah. Saya kata makan apa? Makan tali. Makan tali gantung. Makan tali gantung lah. Hati saya sendiri boleh sebut. Kali ini makan tali lah. Pasal selalu banyak kali selamat kan. Kali tak selamat. Pasal ni kali 2 bungkus saya tahu lah. Itu jam 5 itu jam berapa 15 gram dah gantung. Itu dua bungkusan itu dah 800 gram. 800 gram. So habis bersih cuci kan. Habis bersih cuci 80 gram. Dah pasti gantung lah di badan kan. Badan di tubuh saya barang kes di tubuh memang akan gantung lah. Itu jam kena kes ini saya di Kajang. Mana di Putu.
Pudu. Kena kes ini Masa tu Pudu. penjara Pudu ada lagi lah kan? Ya, ada Pudu. Tahun bila tu? Tahun 85. 85. First time kena tu tahun 85. Ya, 85. Itu jam saya umur baru 24. 24 tahun. Ya, 24. Okey, so apa jadi pada yang you punya apa isteri, bukan isteri lah, apa Itu kawan? bukan, ada sudah tu dia ada mengandung habis pasal sebab dia saya nak cari duit nak kahwin. Apa jadi pada dia? Dia tak tahu. Bukan saya. Semuanya saya kantoi, saya tak jadi kahwin lah. Saya kantoi kan, dia mari jumpa saya. Jumpa saya kata, awak balik, mak you balik lah, kasih turunkan tu baby lah, kasih cuci. Baik balik lah, tak tunggu saya. Saya akan datang gantung lah kan. Tak akan lepas saya kata, saya garanti. Pasal saya kata, kes saya ni tak. Ada badan saya lah, tubuh memang tak akan bebas lah, memang gantung lah saya kata. You tak tunggu lagi lah. Jika macam mana dah nak tunggu, you tunggu kadang. Ya. Lagi kalau you tunggu saya tak hati sampai gantung. Kalau saya agak ini riman pun 5 tahun. Saya kata ini kita kes nama, kena kes besaran. Kena tahanan riman 5 tahun pada 5 tahun kes. ya. Habis jalan naik Mahkamah Tinggi pun 2 tahun lebih baru naik Mahkamah Tinggi. Habis Mahkamah Tinggi tahan Mahkamah Tinggi kena 5 tahun. Solek. Saya 85 kena 90 tahun baru. 85 masuk Mahkamah Tinggi. 85 gantoi. Betul, lepas tu Naik mahkamah tunggu tahanan Mahkamah Tinggi. Bicara Saya tahan Mahkamah Tinggi kan. Kemudian sampai 90. Tahun 90. Oh, 90 baru jatuh hukum. Ya, baru saya naik bicara. Lama 5 tahun ni. Ya. Sementara 5 tahun tu you ditempatkan 5 di tahun mana? di dalam Pudu, Riman. Riman. Ya, Riman Pudu. Oh, okey. Lepas tu 5 tahun habis saya akan bicara di itu jam belum ada court di jalan tu tak ni kita court ni Jalan Raja, Jalan Raja ni Jalan Raja. Okey. Ya. Oh, mahkamah. Okey, itu. yang KL itu jam saya masa Jadi apa jadi selepas, maksudnya selama 5 tahun selepas tu naik mahkamah kemudian masa tu bicara lah. Bicara jatuh hukum lah. dan apa perasaan Perasaan kita Yap Kuai Long Ya, Yap Waiwa. Yap Kuai Wah ketika itu mendengar hakim mengatakan apa ni jatuh hukum, hukuman apa yang dia sebut? Hukuman gantung sampai mati. Gantung sampai mati. Ya. Apa perasaan? Perasaan saya tu jam saya tak ada rasa apa pun. Habis masa saya tahu lah ini hari ni memang di decision dia buat keputusan lah. Saya tahu ni jatuh hukum lah. Saya kata mak jangan masuk amat duduk luar lah. Saya takut mak saya dengar saya hukuman gantung dia akan pensangat. Saya mak you duduk luar mahkamah jangan masuk mahkamah lah. Habis dia tunggu luar lah. Habis saya dengar mahkamah jatuh hukum lah saya lagi ada gembira. Kawan saya ada kawan belakangan saya kata dah hukuman dah gantung lah saya kata dah hukuman dah jatuh hukum gantung lah. Saya ni boleh gelak tu hakim pun tengok gantung pun boleh gelak lagi boleh ketawa cakap sama kawan dah kalah lah kes dah. Tak ada perasaan apa Tak lah ada perasaan ketika saya kata dah jatuh hukum lah gantung lah masa ni. Maksudnya dah bersedia lah untuk menghadapi sebarang. Masa tu keluar dia pintu ya keluar tengok nampak mak saya terus menangis sampai lokap nanti. Terus nampak mak saya muka wajah nampak mak saya kata mak kalah lah kata kalah kan kata balik lah mak saya tak boleh tengok lah saya terus menangis sampai sama lokap. Mak tu menangis lah. Ya dia memang lah dia menangis sampai saya pun tak mau tengok dia lah tak boleh tunduk kepala saja. Masa tu mak ayah ada lagi? Itu jam saya pun tak ada simbang tak tahu mana saya pun itu jam saya sama ayah tak simbang sama ayah tak simbang. Adik-beradik ada berapa orang masa tu? Adik-beradik saya 7 orang. Semua datanglah court masa tu? Masa tu saya jatuh hukum tak mak datang saja. Mak saja datang lah? Mak datang saja. So, maksudnya Uncle Yap masa tu menangis sampailah ke penjara lah. Sampai masuk lokap. Okey, ada jatuh hukum masuk lokap. Ya. Lokap di Pudu lagi lah. Masuk lokap itu jam ada dalam balai ada apa ni high court lagi lah. Masa bulan hantar lagi bulan hantar yang kita jatuh hukum kita hantar Kajang. Sampai habis cukup masa kan saya hantar akan dimasuk hantar pergi di Kajang macam masuk bilik akhir lah masuk tu bilik that means masuk tu death row lah itu tempat yang duduk yang Okey Uncle apa ni Yap, insya-Allah banyak lagi kita nak kongsikan dengan penonton-penonton kita. Selepas ni kita break sekejap,
untuk kita berhenti rehat. Selepas ni kita akan kongsi lagi, insya-Allah. Kita berhenti sekejap. Perkim merupakan agensi penggerak dakwah yang holistik. Dengan mempraktikkan penyebaran syiar dakwah Islamiah berdasarkan khidmat kebajikan. Wa asadu anna Muhammadan Rasul Allah. Antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dapat diteruskan secara berterusan biarpun kecil dan ringan. Ini adalah apa yang Perkim cuba ketengahkan kepada masyarakat. Kita sebagai umat Islam perlulah bergabung tenaga untuk membantu sesama umat tanpa mengira darjat agar mereka mendapat manfaat dunia dan juga akhirat. Ummah dakwah adalah ummah terbaik. Perkim mengaplikasikan program dakwah Islamiah secara sistematik. Ini berdasarkan kerja kebajikan, pendidikan dan penerbitan ilmiah yang boleh memberi manfaat kepada semua sasaran dakwah dan sekaligus dapat meningkatkan imej Islam. Dengan kerjasama daripada semua pihak, kami yakin bahawa ramai yang bakal menerima manfaat. Marilah kita bersama-sama membantu meringankan beban mereka yang kurang bernasib baik. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ayo bersama Persatuan Kebajikan Islam Malaysia, kita ukirkan senyuman kepada mereka yang memerlukan. Perkim, Islam itu persaudaraan. Okey, kita kembali dalam rancangan Cahaya Fitrah dan kita telah mendengar tadi pusingan pertama Uncle Yap yang telah menceritakan bagaimana detik-detik beliau ditangkap dan kemudian sampailah kepada di lock up dan sampailah kepada jatuh hukum. Dan saat yang trigger itu adalah bila dibacakan keputusan oleh hakim mengatakan bahawa beliau bersalah dan jatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dan kita berhenti kat situ tadi. Jadi Uncle Mr. Yap, boleh tak sambung lepas tu ke mana naik bawa dan apa jadi selepas daripada itu? So nak dengar sikit lah. Lepas tu saya dah hantar di Kajang penjara masuk bilik akhir. Itu bilik akhir terus? Ya, bilik akhir itu BA kita kalau pendek kan kata BA. BA stand for bilik akhir. Bilik akhir. Ya, B stand for bilik, A stand for akhir. Saya akan dimasuk di dalam bilik akhir. Apa beza bilik akhir dengan bilik-bilik yang lain? Yang bilik kalau hukuman sikat kan hukuman tu sikat tu 2 tahun 20 tahun enggak ya tu brok lain. Kalau kita bilik akhir diasingkan, brok asingkan. Masa yang lain brok kita gunakan boleh satu bilik 5-6 bilik 5 orang sebilik ada 6 sebilik. Tapi bilik kantung kita tak boleh campur. Hanya seorang satu sel. Ya, one cell satu orang. Jadi dalam sel bilik akhir tu dalam berapa banyak ramai orang? Dalam ada masa saya masuk itu jam saya masuk itu ada bilik bawah tinggal lastnya bilik 25. Bilik ujung ada 10. Memang saya masuk tinggal bilik 10. Masuk bilik 25 tu lah. Bilik 25. Dan apa aktiviti dalam tu pun tak campur orang lah. Masa aktiviti tak ada, memang tak ada aktiviti. Pasal kita itu jam gunakan hanya seorang boleh keluar satu bilik hanya setengah jam. Setengah jam saja. Kalau bincangkan kalau nak kerja sama, kalau kata itu jam memang saya kacau teruk, memang teruk kacau. Saya nak saja kacau lah, saya nak cepat gantung, saya tak mau tunggu kan. Saya buat kacau, asal mau minta cepat gantung kan. Kalau kacau dia orang tak boleh tahan. Dia cepat gantung. Apa bentuk kacau tu? Saya kacau, saya buat macam
Itu lampu bilik saya semua kasih pecah, saya mati lam. Blanket semua saya kasih bakar. Oh, ini maksudnya Uncle niat mau cepat proses lah. Ya, benar Sebab mah. tu tengah- Habis saya saja rambut pinang panjang, rambut saya simpan sampai bentuk sini. Oh, Itu tuan mari tolongkan pendekkan rambut awak dan kita memang jalan lah. Saya nak bergaduh. saya maki. Dia jalan lah. Saya ini rambut suka hati saya lah, dia kata. Dia rambut saya, jangan mari suruh saya potong rambut saya. Maki-maki dia lah. Nah, Okey. dia semua ini tuan itu, semua tuan mari semua saya maki kan. Saya tak nak potong lah, saya saja kan. Tak potong kan. Namanya marah. Kalau you datang lagi saya baring tag, saya simpan tag kencing sama yang baring tag kata. Oh. Semua tak akan berani datang lah. Biasa itu kan macam tu lah. okey. Uncle Yap, di Ya. penjara tu apa aktiviti yang rutin harian, mingguan dibuat di penjara? Rutin aktiviti tak ada. Tak ada? Pasal kita tidak benarkan buat apa di bilik kita dia ada toko. Walaupun kita berjumpa, keluarga datang, jumpa pun. Ada keluarga datang. Ada mak selalu datang. Dia kalau mak family datang ada satu ruang lah dia bagi yang pisah. ada tempat jumpa, ada istimewaan asingkan Asing, tak ya. campur. Contoh habis kita escort pun gunakan satu orang juga. UKP escort. Escort. Bukan biasa cikgu Pakai itu. garinya. Gari mesti garikan satu. Okey. Kalau macam escort saya kan, saya gari satu tangan dia, satu kanan saya. Kalau esok nak gantungan, kiri satu, kanan satu awak, tengah-tengah awak jalan. Sini ada UKP, sini kali kanan, sini kali kanan. Kita ada tengah-tengah. Kalau esok nak gantungan. Okey Uncle, saya nak fokuskan Yeah. macam mana Uncle boleh dapat hidayah untuk masuk Islam. Kali ni cuba Uncle cerita tentang tu. Ya, sebab masuk Islam saya hari-hari saya solat kan, masa memang minat kan, saya pun ada yakin Dah kan. solat tapi belum Islam lagi. Itu jam memang tak Islam saya pun solat. okey. Pasal saya tahu kan, saya solat pasal saya minta doakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya nak masuk Islam. Pasal saya kata kalau Allah, masa saya sujud masa saya sujud kawan saya kat sujud masa doa yang last punya sujud saya minta saya cakap yang Okey. macam mana basah Basah. habis tempat sujud basah air mata saya Antara juga. doa dia minta lepas daripada penjara lah. Ke macam mana? Itu jam dalam saya dalam bilik gantung itu jam saya muda masa sayang ni yang masih ada gima. Okey. Habis saya pun selalu kalau saya kata Allah SWT kalau you boleh ampunkan sama saya, boleh selamatkan saya dari BS ini, I cakap orang putih pasal doa orang putih okey. cakap Kalau jadi kan lepaskan, set me saya free akan lah. masuk Islam. Ya. Kalau you betul kalau Allah SWT boleh akan bebaskan sama saya, boleh lepaskan saya dari Okey. bilik akhir saya Okey. akan masuk Islam. Saya akan Oh. percaya sama you wholeheartedly saja. Okey. I will trust you wholeheartedly will come to Islam, convert to Islam. Okey. Ah. Lepas tu keputusan tu bila kita tahu? Itu jam tahun saya pun dua itu jam saya umur 41. 41. Okey. Dan keputusannya adalah apa dia keputusan dia? Keputusan dia. Rayuan tu. Rayuan sama mahkamah agung lah. Mahkamah Agung. Itu jam saya jadi pecah session. Tak Pecah jadi session. gantung. Pecah session kena commute to my session saya. Kira tak akan gantung lah. Jadi Kira jadi bagi hakim bagi saya 17 tahun 10 tahun. 17 tahun 10 rotan. Ya, 17 tahun. Then cerita tu masa you sujud tu you minta pada Allah kan. Kalau Yeah. you dapat kurang maka you akan masuk Islam. Then after selepas daripada itu maka keputusan mahkamah rayuan. Betul. Daripada aku gantung kepada 17 tahun. Yeah. Betul Jadi selepas itulah aku masuk Islam. Masa tu saya suruh keluar Islam, saya suruh keluar dari bilik kantongan. Okey. Saya terus jumpa Ustaz. Ustaz bawa saya, Ustaz mari kan. Kalau dia terus mari, panggil saya ikut dia mengucap lah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu macam saya dah Islam. Habis dia mari tangkap gambar macam kan. Kemudian itu jam Ustaz Kopral Samori. Macam tu lah. Macam tu saya pun dah bebas. Itu jam. So daripada keluar bilik akhir tu keluar bilik akhir tu masuk penjara biasalah. Pasal saya bebas bilik akhir tak lama. Pasal apa? Saya tak ada masa nak belajar. Pasal saya di Uriman selama 5 tahun. Okey. 5 tahun saya bilik akhir, saya duduk 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun saya pergi mahkamah Rayuan saya dapat 17 tahun. 17 tahun kira dari tangkap. From the day of arrest. Okey. Dari tangkap 5 tahun campur 6 tahun dah 11 tahun. 11 tahun. Okey. Dah 11 tahun. 17 tahun duduk habis 17 tahun duduk habis pun 17
duduk 11 tahun 4 bulan. Pasal setahun kena duduk 8 bulan saja. Okey, masuk Islam tadi selepas dari keputusan Setelah keluar bilik gantung. bilik gantung. Mana mahkamah Masa saya ada janji. keluar keputusan mahkamah rayuan mengatakan dah kurangkan hukuman, masa itulah masuk Islam Itu jam dah ada 11 tahun kan. 11 tahun, kalau 17 tahun duduk 11 tahun 4 bulan. Kalau potong habis lah, duduk 11 tahun 4 bulan. Saya duduk dah 11 tahun. Dah ditangkap, lagi 4 bulan sampai bebas. Macam saya nak mucap sementara kan. Mucap ya, kemudian saya nak belajar pun tak jadi dah bebas. Bebas saya terus nak jumpa. Ini kamu lah. Okey, alhamdulillah. Bos. Jadi kita dah jelas Uncle, maknanya masuk Islam Allah telah memberikan kemudahan ataupun menolong Uncle, akhirnya Uncle menunaikan janji iaitu mula Islam. InsyaAllah kita akan dengar lagi kupasan-kupasan daripada hati, daripada realiti dan pengalaman Uncle Yap. Last kali. Nama Islam apa masa tu? Nama Islam Nur Firdaus. Masa tu dah ada nama Islam Nur Ya. Firdaus. Okey. Kita akan sebut nama Nur Firdaus selepas daripada ini. InsyaAllah kita akan masuk pusingan yang ketiga. Kita break sekejap. Seketika kita akan sambung selepas ini. Perkim merupakan agensi penggerak dakwah yang holistik. Dengan mempraktikkan penyebaran syiar dakwah Islamiah berdasarkan khidmat kebajikan. Wa asadu Anna anna Muhammadan Rasul Allah. Allah. Antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dapat diteruskan secara berterusan biarpun kecil dan ringan. Ini adalah apa yang Perkim cuba ketengahkan kepada masyarakat. Kita sebagai umat Islam perlulah bergabung tenaga untuk membantu sesama umat tanpa mengira darjat agar mereka mendapat manfaat dunia dan juga akhirat. Ummah dakwah adalah ummah terbaik. Perkim mengaplikasikan program dakwah Islamiah secara sistematik. Ini berdasarkan kerja kebajikan, pendidikan dan penerbitan ilmiah yang boleh memberi manfaat kepada semua sasaran dakwah dan sekaligus dapat meningkatkan imej Islam. Dengan kerjasama daripada semua pihak, kami yakin bahawa ramai yang bakal menerima manfaat. Marilah kita bersama-sama membantu meringankan beban mereka yang kurang bernasib baik. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ayo bersama Persatuan Kebajikan Islam Malaysia, kita ukirkan senyuman kepada mereka yang memerlukan. Perkim, Islam itu persaudaraan. Baik, kembali dalam rancangan Cahaya Fitrah dan kita masuk dalam pusingan ketiga. Tadi kita dah berkenalan dengan Uncle Yap dan akhirnya nama Islamnya Nur Firdaus. Saya nak ceritakan sikit bagaimana realiti yang berlaku kepada seorang manusia ini. Allah telah memilihnya di antara sekalian manusia. Bayangkan tuan-tuan sekalian, bermula daripada seorang pemuda yang terlibat dalam kegiatan dadah, jualan dadah, akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang mahkamah memutuskan bahawa beliau perlu menjalani hukuman gantung sampai mati. Baik. Dan di dalam penjara beliau dah duduk dalam bilik akhir ni. Saya buat satu kesimpulan tentang beliau lah. Duduk bilik akhir, macam-macam agama dia beliau pelajari, daripada Buddha, kemudian masuk Kristian, dan akhirnya ada rakan penjara beliau dakwah kepada beliau mengajarkan Islam. Dan di saat beliau berdoa kepada Allah SWT, diajarkan tentang bacaan Fatihah, solat dan juga sujud. Di sujud yang akhir beliau berdoa kepada Allah walaupun ketika itu beliau belum memeluk agama Islam. Doa kepada Allah supaya dapat
diringankan hukuman beliau daripada gantung sampai mati kepada hukuman yang lain. Alhamdulillah, Allah mendengar walaupun beliau bukan seorang Islam. Ketika itu menunjukkan bahawa kasih sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah nak berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Atas sebab itu mendapat hidayah. Maka Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa beliau Angka Yap tidak dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, tetapi telah diringankan hukuman pada 17 tahun tadi 17 tahun 17 tahun penjara. Dan atas sebab itulah kemudiannya beliau mengutarakan janji bahawa kalaulah Allah membebaskan beliau, maka beliau akan memeluk agama Islam. Ternyata beliau mengucapkan kalimah syahadah dalam penjara tersebut dan menukar nama daripada Angka Yap tadi kepada Nur Firdaus. Alhamdulillah. Jadi itulah sebuah kisah yang kita nak tahu. Ada lagi perjalanan dan dikatakan bahawa beliau tidak sempat untuk belajar agama Islam kerana lamanya beliau mendekam dalam penjara tadi. Baik, sikit lagi Uncle, Nur Firdaus, Abang Nur Firdaus kita ni. Baik, selepas daripada itu apa perasaan ataupun mungkin penerimaan daripada keluarga? Adakah keluarga tahu tentang masuk Islam, dan selepas keluar daripada penjara apa pula yang Uncle Firdaus buat? Lepas semua sebelum tu saya doakan sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Saya kata saya janji sama Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Saya kata kalau Allah akan bebaskan sama saya berjanji. Saya kata saya tak akan walaupun orang bagi saya jutawan berapa juta kena hantar barang ni, saya tak akan hantarlah, saya tak akan buat. Saya janji dulu pada Allah. Walaupun saya berapa miskin pun saya tak akan jual barang ni. Kalau Allah bagi saya nyawa balik lah, bagi saya hidup balik kan, tak akan gantung saya. Habis bagi saya hidup balik, kalau akan bebaskan sampai saya dari bilik, saya tak akan, walaupun miskin macam mana pun, saya tak duit pun lah, saya tak akan jual dadah, saya tak nak duit ni lagi. Saya lagi janji kan, kalau saya ada buat, kalau ada jual dadah kan, saya terus akan keluar dari rumah mana pergi, kereta akan langgar sama mati kalau saya jual lah dadah. Pasal sekarang saya tak ada duit, saya pun tak jual dadah, tak apa, saya pun ada orang cari saya. Selesai dah tentang tu. Tentang bagaimana dengan keluarga? Keluarga, habis dia, itu mak saya tak halang, mak saya steady, open minded. Tapi sebelum saya itu, saya memang, saya kata saya kalau itu, mak kata itu jam mak saya selalu datang jumpa. Kalau saya akan mati, you pergilah, ganti pergi jumpa lebih abang lah. Saya ada jam itu, saya sekarang mak saya nak masuk apalah ni, nak masuk kalau saya sekarang mungkin saya nak masuk Islam lah. Kalau betul-betul sekarang saya pun tak Islam, saya pun ada solat, ada semayang, semua itu Allah lah itu kena Islamnya. Itu terpulang lah. Itu Allah kirimkan kita dengan doa-doa. Doa ini sebagai satu senjata kepada umat Islam supaya dialah mengiringi kita apa juga perjalanan hidup kita. Kerana apa? Kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Allah sebagai penolong. Jadi saya sekadar itulah yang boleh disampaikan. Terima kasih sekali lagi Encik Firdaus, Pakcik Firdaus yang berkongsi dengan kita, dan mudah-mudahan ramai lagi yang akan mendapat hidayah hasil daripada penceritaan kisah-kisah seperti ini sebagai renungan kepada kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Sekian daripada saya, Muhammad Syamil bin Abdul Aziz, moderator dalam rancangan Cahaya Fitrah pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.